Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu Rabbi wa ashkuruh wa usalli wa usallim ala hadha an-nabi alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim kita. Hari itu kita berhenti 13 hari bulan 1. 12. Oh. Apa sebelum pula? Minggu sudah je. Hai sahabat. Muka surat 363. Betul eh? Betul cik? Muka surat 3663. Last kali tajuk yang kita bincang, apa yang boleh dilakukan terhadap mayat. Kita berhenti, dia kata pada dua faedah, iaitu dia kata sekadar menangisi mayat tidaklah dilarang, tapi yang dilarang adalah mengucapkan hal-hal yang berisikan kemarahan terhadap takdir Allah dan ratapan yang diharamkan. Ini yang dilarang. Tidak mengapa mengungkapkan rasa sedih terhadap mayat ketika dia sedang dalam keadaan sakarat. Mayat tu tak mati lagi, tapi kita dah mula sedih, air mata dah turun, itu tidak salah. Seperti ucapan Fatimah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW dalam keadaan sakarat. Kata Fatimah, aduhai sakitnya ayahku. Nabi menyatakan tidak ada kesusahan lagi yang menimpa ayahmu setelah hari ini. Dengan demikian diketahui bahawa hal itu bukan termasuk ratapan, kerana Rasulullah SAW telah membenarkan perbuatan Fatimah tersebut. Ini perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang tidak salah. Nabi kata apa pada Fatimah? Dia berkata, lepas ni ayah kamu tidak akan ditimpa susah lagi. Allahu Akbar. Perkataan ini juga menunjukkan betapa tidak berapa tepat orang kata sakaratul maut itu sesuatu yang terlalu sakit. Sebab Nabi kata selepas ini sudah tidak ada kesusahan untuk ayahmu lagi. Ayahmu dah tak akan susah dah lepas ni. Ayahmu semua susah sebelum daripada ini. Baik, apakah mayat akan diazab kerana tangisan dan ratapan keluarga terhadapnya? Kita menangis, tiba-tiba mayat kena azab. Adakah itu benar? Mengenai hal ini terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama, dari kalangan para sahabah dan sesudahnya. Anda tengok, dia kata dalam hal ini ada kekhilafan para ulama di kalangan sahabat. Bukan ulama di kalangan kita, ulama di kalangan sahabat. Bukan semua sahabat Nabi mempunyai kedudukan dan gelaran alim, tidak semua. Ada kibarus sahabah, ada alim inda sahabah, ada sahabat tidak alim, seperti Khalid bin Walid, seperti nama Abu Bakar As-Siddiq. Ini nama-nama yang tidak terkenal dengan kealiman, tapi mereka sahabat, mereka kibarus sahabah, mereka sahabat kanan Nabi, tapi tak terkenal dengan kealiman. Kealiman ini jatuh kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As, Zaid bin Thabit, Aisyah radhiyallahu anha. Ini orang-orang alim, orang-orang yang berilmu di kalangan
para sahabat. Namun kita kata ada sahabat yang tidak diberi gelaran alim, itu jangan dibanding dengan kita. Kata sahabat pun tak alim, aku pun tak alim, serupa. Tidak serupa. Jangan kata serupa. Tidak boleh. Mereka melihat Rasulullah dengan mata kepala. Baik. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dan putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan selain keduanya berpendapat bahawa mayat diazab kerana tangisan keluarga padanya. Sayyidina Umar sendiri kekalkan pandangan dia, kalau mati ada keluarga menangis, mayat itu akan diazab. Maka tangisan ini adalah tangisan yang semua orang tahu dipanggil dengan niyahah. Dipanggil an-niyahatu 'alal maiti. An-niyahatu 'alal maiti, dia meraung ketika berlakunya kematian. Tetapi namun pandangan mereka diselisihi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Namun Aisyah tak setuju. Ini sahabat dengan sahabat semua ahli syurga, boleh tak setuju sama mereka? Apa masalah dia? Tak ada masalah. Kita ahlu sunnah boleh berkhilaf pandangan, tetapi yang penting apa? Dia bawa dalil lah. Bukan kata dah jadi ahlu sunnah sampai tak boleh khilaf langsung. Tak. Pasal Nabi kata fasayara ikhtilafan katsira. Kau akan tengok khilaf yang banyak. Ikhtilaf bermakna perselisihan. Perselisihan pandangan yang banyak. Maka Nabi kata fa'alaikum bisunnati. Peganglah dengan sunnah aku. Setiap orang yang khilaf mesti berpegang dengan sunnah. Kalau dia berpegang dengan sunnah masih khilaf juga, itu ma'ruf. Kita nak pegang sunnah yang tidak ada khilaf, mana ada? Mana ada? Kita terimalah pandangan orang. Di samping itu kita belajarlah lagi pandangan kita tu, dia punya konkret tu sejauh mana, sedalam mana. Maka Aisyah radhiyallahu anha tidak setuju. Aisyah menyatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jenazah kaum Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya. Maka beliau menyatakan innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha la tu'adzibu fi qabriha. Sesungguhnya mereka benar-benar menangisinya sementara dia diazab di dalam kuburnya. Aisyah kata ini berkenaan dengan kaum Yahudi. Ini amalan dalam masyarakat Yahudi. Kalau kita bawa masuk dalam masyarakat Islam, barulah itu diazab. Maka itu amalan Yahudi, suka menangis, suka meraung. Yang diazab itu daripada puak Yahudi, bukan daripada kita. Kita saja Ibrahim mati, Nabi menangis, dan Nabi kata air mata itu adalah rahmat. Aisyah menyelisih pandangan itu. Jumhur ulama berpendapat bahawa orang yang diazab kerana tangisan keluarganya adalah orang yang berwasiat agar ia ditangisi dan diratapi setelah matinya. Yang ini yang diazab. Ini pandangan jumhur. Ini pandangan jumhur. Dan itu yang jelasnya. Wasiat-wasiatnya mungkar. Sebab niyahah 'alal maiti ini adalah satu profession yang ada pada zaman hari itu, dibayar duit, dibagi makan. Pasal itu sahabat kata kalau kau pergi makan di rumah si mati, kami anggap itu daripada dosa ratapan. Pasal apa? Dia punya package lagu tu, dia tak boleh menangis, tak makan. Menangis kalau tak ada ration dia tak apa syok. Menangis kena bayar semua kat depa semua, package kan, main menangis, pukul muka, bayar mata semua turun, bayarlah beberapa dirham. Itu amalan daripada Yahudi dulu ada, dibawa ke dalam masyarakat jahiliah. Aisyah kata itu yang Nabi maksudkan, bukan ayak mata turun. Macam mana kita nak handle ayak mata kalau yang mati itu ayah kita? Nak handle macam mana? Ayak mata turun lari keluar, tak boleh sedu-sedu macam tu. Tak boleh. Itu bukan maksud dia. Ini pesan, bagi duit, sediakan duit, kemudian orang ambil duit tu bayar. Puak-puak niyahah 'alal maiti ini, maka mayat itu akan menanggung. Pasal apa? Pasal Quran menyatakan juga kepada kita la taziru waziratan wizra ukhra, iaitu dia mendapatlah daripada dia punya usaha dia yang pesan. Maka jangan begitu. Adapun orang yang ditangisi oleh keluarganya tanpa ada wasiat darinya, maka ia tidak diazab. Dia tidak diazab.
Ada yang menyatakan bahawa ia diazab kerana lalai mengajari keluarganya, kerana menyebabkan mereka melakukan perkara tersebut sementara dia bertanggungjawab atas keluarganya. Ada juga ulama selit juga, dia kata kalau dia ni tak pernah habaq kepada keluarga dia, jangan duk pi buat benda ni, dia terus juga lagu tu, dia akan diazab. Betul lah, Quran kata ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wa ahlikum nara. Jangan kita campakkan diri kita dan keluarga kita dalam kebinasaan neraka. Kena jaga. Last sekali cakap pandai macam mana pun ikhwan, diri kita dan keluarga kita nak ke mana akhirat esok? Fa aina tazhabun? Apa nak pergi mana? Pasal tu hari mak lari daripada anak, bukan pemimpin lari daripada rakyat. Yang tu tak jumpa dah rakyat. Mak lari daripada anak. Ya, mak lari daripada anak. Kalau wakil rakyat lari daripada rakyat dia, betul lah wakil rakyat. Tapi ibu, boleh ke ibu lari daripada anak? Dapat anak cacat, ibu pernah lari? Dapat anak tak boleh cakap, tak boleh tengok, ibu lari. Itu yang TV tunjuk last kali tu kan, yang dia tak ada tempat buang najis tu, kena pakai perut dia. Ibu tak lari. Tapi hari akhirat ibu lari daripada yauma yafirru min akhi. Lari kita. Kenapa? Kerana Quran dah habaq dah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Itulah kejayaan kita yang sebenarnya. Tak usah peduli kiri kanan kita ada apa, tak usah peduli. Yang peduli keluarga kita dan kita. Tak sekali bertemu Allah. Ini beban yang paling utama. Jadi kalau ini kita tak boleh handle, macam mana nak handle masyarakat? Apa yang kita berjaya dalam masyarakat, ini tak lepas bini kau. Alhamdulillah lah, mereka duk mengaji dengan saya ni semua pakai tudung, pakai purdah. Mereka bini saya tak pakai apa lagi lah. Apa yang kau berjaya? Kejayaan apa yang kau raih? Yang pakai tu anak orang, yang pakai tu keluarga orang, keluarga kau. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan mata kita suka tengok orang-orang dalam pepatah Melayu, dia kata apa? Jangan nampak sangat nyamuk di sana, gajah di sini. Terlupa. Lagu tu lah lebih kurang. Jangan tengok nyamuk kat sana kan, gajah kat sini duk ada. Ada orang Melayu punya pepatah. Pakcik bisa tengok? Faham sudahlah, tu saya duk tanya kerap sangat. Ada pepatah begitu. Maksudnya nyamuk yang kecil tu dia nampak, gajah depan mata dia buat tak nampak. Keluarga kita duk tengok anak orang tak boleh baca Quran, cucu orang tak boleh baca Quran, your daughter, your son. Macam mana? Tak apalah depa. Tak apa macam mana? Ini jangan dibuat kerja ini. Baik. Tajuk lain. Apa yang wajib dilakukan oleh kerabat mayat, terutama kaum wanita bila khabar kematian telah sampai pada mereka? Dulu ikhwan, dalam masyarakat Arab, masalah mayat ni berada besar pada orang perempuan. Dia suka buat gila. Pasal tu Nabi panggil zawarat dengan muannas. Zawarat. La'anallahu zawarat. Allah laknat penziarah kubur. Zawarat itu dia muannas, dia merujuk pada perempuan. Dia tak boleh tinggal kubur. Kalau keluarga dia mati, dia ulang alik sampai duduk situ, makan situ, sampai orang heret tak mau berjalan. Maka terus Nabi kata, la'anallahu zawarat. Allah laknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur macam ni. Dia punya emosi dia macam tak boleh kawal. Maka pasal tu ada banyak Nabi pergi nasihat wanita. Ada wanita kan yang duduk tepi kubur tak mau balik. Nabi kata apa hal? Dia kata bukan anak hang mati yang pandailah cakap. Dia kata kat Nabi, wanita. Ini masalah wanita dulu. Tapi bila agama datang, bila masalah itu besar pada wanita, maka tumpuan agama besarlah pada wanita. Kalau masalah itu besar pada laki-laki, tumpuan itu besarlah pada laki-laki. Dalam hal jihad, bila sebut jihad, wanita datang pada Nabi, ya Rasulullah, kami nak jihad. Maka Nabi tak menekankan wanita jihad. Kenapa? Laki-laki sampai tak bersuara langsung. Orang laki-laki tanya, ya Rasulullah, boleh postpone tak? Nak jihad ni boleh postpone tak? Sebelum ayat jihad turun, dia tanya, bila? Allah kata, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Dahulu kamu tanya bukan pasal jihad. Hari ni bila turun ayat jihad,
kurhul lakum, kamu tunjuk kamu tak suka. Apa ni? Kutiba alaikumul qital, hari ini telah difardukan berperang pada kamu. Maka pasal itu Nabi kempen orang laki-laki. Orang perempuan tak payah sangat. Habaq kata jadi nurse, semua angkat tangan. Angkat tangan. Dan berapa banyak wanita dalam duk jadi nurse rawat orang-orang yang luka parah, dia bunuh berapa orang dah. Tu dalam kerja sampingan, part time aja. Dia boleh bunuh orang. Tapi hak laki-laki ni kita baca, hak nak makan buah kurma, nak buka puasa Sat, Nabi duk kempen, pintu syurga terbuka, baru datang. Ya Rasulullah, kalau terbuka macam mana kalau saya mati? Masuk syurga, dan buang buah kurma. Pukul semangat. Maka kalau masalah itu ada pada wanita, maka diberi penjelasan, ditekan hal itu. Kalau masalah itu ada pada laki-laki, maka akan ditekan. Tapi kalau masalah itu masalah human nature, boleh faham? Human, masalah. Sahabat faham nah? Alhamdulillah. Masalah serata, maka Nabi cakap serata. Maka ini masalah wanita, maka apa mereka diminta lakukan ketika berlaku musibah mati? Dia kata sabar, mengucap kalimah istirja'. Disuruh mereka ucap kalimah istirja', ada redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Redha lah. Sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Susah ikhwan. Ummi Atiyah adalah hadis Bukhari. Dia kata apa? Dia kata akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a bai'ah alla nanuha. Dia kata Nabi panggil semua orang perempuan. Dia kata Nabi minta depa janji satu benda. Nabi kata from now, from this moment, tak mau dah ada nanuha. Apa dia? Meraung. Bila ada mayat, duk pergi meraung. Kita dah jadi orang Islam, kita dah jadi muslimah Islam, maka kita ada cara kita, pakaian kita, adab kita, akhlak kita. Maka Nabi kata dari hari ini, Nabi kata tak mau dah ada nauh. Maksud dia apa? Riyau, meraung. Aku kematian saja meratap. Nabi kata tak mau. Boleh janji tak? Ummi Atiyah radhiyallahu anha kata, aku duk ada sama Nabi minta bai'ah tu. Kata Ummi Atiyah, dia kata fama waffat minna imra'atan ta'inu minal mubayi'at. Dia kata bila Nabi minta janji macam ni, semua bagi janji. Semua kata insya-Allah daripada sekarang kalau ada mayat kami tak akan meraung. Tapi Ummi Atiyah kata yang boleh menepati janji ni, dia kata illa khamsun, 5 orang. 5 orang. Bayang. Kebiasaan itu. Juga orang Melayu pernah kata apa? Macam mana bisa-bisa jadi penawak? Macam mana? Oh, tak tahu tu ya. Apa orang Melayu panggil? Bisa. Ala bisa tegar biasa, bukan bisa jadi penawak. Ala bisa tegar biasa. Silap. Bukan silap akidah kan, silap ni aja. Apa tadi? Ala bisa tegar biasa. Maksud dia apa? Macam ni ya. Ala biasa apa cik? Walaupun benda tu bisa tapi dah biasa-biasa kan. Isap okok kali pertama batuk kongkong macam nak mampui. Lama-lama 10 tahun relax aja. Sambil tidur pun isap okok, tengok tidur tapi duk isap. Itu nama dia ala bisa tegar biasa. 5 orang saja boleh. Kata Ummi Atiyah, Ummu Sulaim, aku Ummu Sulaim, dia kata Ummul Ala, dia kata ini, dia kata wa ibnatu Abi Sabrah au ibnatu Abi Sabirah. Siapa dia? Imra'atul Mu'az. Ini anak kepada Abi Sabrah ni, isteri kepada Mu'az bin Jabal. Ataupun Sabirah ataupun Sabrah, dua bacaannya ada dalam hadis. Dia saja. Dan dia kata lagi satu perempuan. Lagi satu tu dia tak abang nama. 5 ni saja dia kata boleh memenuhi janji. Bila ada mayat jangan duk pergi buat kalang kabut. Lain semua mai bai'ah. Tapi bila hari nak kena buat ni,
Hari kena ada mayat, Allah uji, jangan nak kontrol diri. Tak boleh, tekanan kuat. Tekanan kuat, mak menakan, pak menakan, hak tu menakan nyawa-nyawa ikan berkeluar hospital saat mayat. Awak ni awak tak riau lagi ni. Awak tak riau lagi. Pasal apa duit? Orang bagi duit, masyarakat. Oh subhanallah ikhwan. Maka diminta kita diganti nau-nau ni semua dengan istirja'. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Redha. Maka tuan kita bawa satu ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang disuruh kita sebut istirja' ini. Itu firman Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ini ayat dia. Allah kata, dan sungguh akan kami beri cobaan padamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Karena itu, untuk mendapat petunjuk Allah, rahmat Allah, dalam keadaan senang susah, dalam keadaan duka dan gembira, mesti berpandukan pada petunjuk. Petunjuk Allah ketika susah adalah, ingat, ujian daripada Allah. Walanabluwannakum. Lepas wa tu ada lam bagi di atas. Ni nama dia lam taukid. Kita panggil apa maksudnya? Lam taukid. Taukid ni apa? Penegasan, penekanan. Allah kata kepastian, tanpa syak dan ragu, kamu akan diuji oleh Allah. Bisyai'in, dia tak kata syu'un. Syu'un tu plural. Dia kata bisyai'in mufrad. Bisyai'in, sedikit, macam mana pun, tak banyak, sikit kamu akan kena uji. Minal khawf, sikit daripada hak jumlah besar, daripada takut tu, sikit, tak main semua, sikit kamu akan kena takut. Takut yang menjadi ujian. Ju', lapar yang menjadi ujian. Harta hilang, naqsin minal amwal. Naqs bermakna korang. Harta yang jadi korang, tiba-tiba rugi ke, tak ada ke, jatuh bankrupt ke, tak banyak, sikit, semua orang akan rasa. Wal anfusi, mati, nyawa hilang. Was samarat, rezeki lain-lain, makanan, buah-buahan. Allah kata wabasyiris sabirin, dan bagilah satu gembira punya perkataan kepada orang yang sabar. Ada tabsyir, ada gembira daripada Allah, sabar. Macam mana nak tahu dia sabar tak sabar? Allah kata ditimpa saja musibah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia kata benda ni? Bukan lepas 20 tahun kemudian, masa dia kena. Masa dia kena. Bila Kasim Selamat tahu Mak Dara tipu dia, Pecik ada tengok gambar ni? Ada tengok ha? Bila Mak Dara, Mak Dara pula, bila Kasim Selamat, dia tahu Mak Dara, mak mentua dia lah, bukan orang lain, mother-in-law. Pekena dia tu bukan kubur Sabariah. Dia kata apa kat Mak Dara? Dia kata apa? Bila dia tu tanya encik, pasal encik menangis di kubur siapa? Bini dia kah siapa? Ke dua pupu dia kah menangis pasal apa? Kasim Selamat tengok muka Mak Dara kena demam korah, terkedak satu badan. Apa Kasim Selamat kata dekat dia? First ayat dia, first punya ayat, very important word keluar daripada mulut Kasim. Dia tanya apa semua ni mak? Masa tu tak ada marah tau. Dia tanya apa semua ni? Mana Sabariah? Sabariah ada kahwin dengan Dr. Ismadi. Word
keluar daripada mulut Kasim Selamat, dia kata apa? Aku heran kenapa Tuhan buat kau sebagai manusia. Patut kau dijadikan bukan binatang, haiwan. Haiwan kan binatang. Boleh lah nah, lebih kurang. Okey, soalan saya, word tu sabak ke tak sabak? Word tu. Walaupun dia very slow, dia punya movement dia keluar tu very apa? Slow, relax aja. Orang main buat salah dengan kita kan, kita pun duduk dengar belakang dia punya shadow lebih kurang macam dia ni lah. Tak tahu lah, sekali dia mengaku kat kita, dia kata sahabat betul-betul cerita dia lagu ni. Kita very slow aja. Kita kata rupanya aku selama ni aku ingat aku kawan dengan orang, rupanya dengan binatang. Slow je, dengan gelak, dengan puasa pula hari Senin. Dia bagi ayat tu. Ayat itu menunjukkan dia sabar atau tidak? Ya, tidak sabar. Sabar ni maksud dia apa? Habas al-ghadab, izharu al-hilm. Sabar ni maksud dia kita habas, kita penjarakan kemarahan, kita keluarkan kita punya kelembutan. Dan tidak ada capai-capai apa tangan kita, mata kita nak pita jegik. Memang itu musibah, benda yang sangat sakit. Pasal itu nama dia sabar. Sabar. Habas, penjarakan. Pasal itu warden yang jaga kawan dalam penjara tu, dia seronok ke dia meluat dengan dia apa? Dia meluat. Tapi dia kena tahu, dia kena duduk situ, dia kerja, dia jaga dia apa? Hati ni kena tahu kerja dia. Anggota zahir ni kena tahu kerja dia. Akal kena tahu kerja dia. Sampai masa ini kerja hati. Hati kena berusaha semampu mungkin kawal kemarahan. Dia nak keluar dah bahasa-bahasa yang memang tak ada dalam kamus dewan. Maka Quran kata pada kita, keluarlah bahasa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalaulah masa tu mak dara kata-kata terus Kasim Selamat jawab dulu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Kasim Selamat berada pada makam wa basyiris sabirin. Tapi masa tu kita tak baca lagi Sahih Fikih Sunnah, yang Selamat tak tahu bab ni. Jadi kerana itu sabar itu ikhwan, sabar. Ada orang kata sakit macam mana saya nak buat? Itulah nama dia sabar, kontrol kesakitan. Apa makna sabar belajar? Apa makna sabar masak? Apa makna sabar jaga orang sakit? Mana boleh jaga orang sakit ni seronok? Saya seronok jaga orang sakit, mana ada? Sabar. Sabar jaga anak punya jemuan. Sabar. Dah anak jemuan, laki pula tak balik, pergi 10, pergi mengaji, fikir sunnah. Laki tak balik lagi. Dah tahu hujan, pergi mengaji apa? Ustaz memang tak main, lori terbalik kat jalan tu. Tengok-tengok ustaz main, mana perempuan tu tak terbakang, main juga. Itu nama dia sabar. Kena sabar, kontrol. Kalau semua kita lepas, habislah. Maka sebagai manusia, kita akan ada kita punya memek muka, bukan tak reda, kecewa dan terkejut. It's alright, itu tak apa. Tetapi word yang keluar, kita pasrah pada Tuhan. Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas itu bukan tarik nafas dalam-dalam lepas tu lepas. Ini daripada motivasi-motivasi. Tapi word yang pertama, Allah sendiri cipta ayat itu. Sebutlah kesemua ini daripada Allah, kesemua ini kembali kepada Allah. Baik. Ketahuilah, wahai saudaraku wanita mukminah. Oh, dia kata ke orang perempuan saja. Jadi orang lelaki tutup telinga nah. Dia kata ketahuilah wahai orang perempuan bahawa kesabaran yang dipuji adalah kesabaran yang dilakukan pada awal musibah yang menimpanya. Jangan ronyah rambut lagi. Jangan tepi hantuk dia tang tembok lagi. Jangan. Dapat tahu kata lelaki dia kahwin dua. Jangan jadi pelesit, riau dalam rumah. Jangan. Sabar. Tengok lelaki pakai motor kan, tangan dah sintir siap dah. Nampak dah pirin ke apa kan nak balik. Jangan. Awak muslimah, awak perempuan dah ada iman.
Bukan masalah awak kena redha 100% dengan lelaki awak pergi buat lagu tu kat awak. Tak, masalah dia awak ada Tuhan yang mengajar ketika terusik emosi awak, ini jalan awak. Dia bukan soal jantan ni boleh buat apa ikut suka. Tak, soalnya awak orang apa? Awak orang Islam, awak beriman pada Allah. Awak boleh marah lelaki awak, tapi marah ni letak nombor 13, nombor 14. Dengar ke tu gambar lelaki dia kahwin lain. Dengar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak kita kata awak ada mayat. Mayat dah kawan ni. Mayat dah jantan ni. Jangan kata apa. Jangan bagi mulut molal ceraikan saya. Jangan. Ini bukan muslimah punya ayat. Jangan duk pergi kata abang ni tak guna. Abang tak guna tu nak kata juga tapi jemaah depan. Jemaah ni tak mau kata apa lagi. Jemaah ni nak serah diri pada Allah dulu. Urusan ini urusan Tuhan dengan hamba dia. Allah uji. Ingat Allah uji kita. Jemaah ni tak ambil ayat semayang, nak empak sejadah, nak semayang, nak surrender dulu depan Tuhan, nak zikir dulu, nak baca Quran. Next week punya jemaah, persidangan akan bermula. Mula kita akan tanya, korang tak mana, lebih tak mana. So, sedialah jawapan. Sedia jawapan. Bagi tahu orang baca kitab balik. Pasal hari ni main seorang. Dia boleh lah. Tu yang saya berani tu. Takut ke? Dia tetap di hatiku. Main seorang pakcik. Pakcik main seorang pun tak berani. Tengok. At least saya beranilah juga pakcik main seorang. Tapi pakcik berani. Minggu sudah pakcik tanya soalan apa? Ada ingat tak minggu sudah? Minggu sudah soalan pakcik. Apakah soalan pakcik tanya minggu sudah? Yang tak akan dapat dihilang dengan dakwat-dakwat ni semua ni. Pakcik tanya, betul ke orang duk kata selagi mana ada Khadijah, Nabi tak kahwin dengan orang lain? Betul ke boleh pegang alasan tu? Maknanya pakcik cukup berani. Satu je saya nak abang baca balik. Baik. Bukankah ketahuilah bahawa wahai saudaraku muslimah, bahawa kesabaran yang dipuji adalah kesabaran yang dilakukan pada awal musibah menimpanya, bukan kesabaran yang dilakukan setelah itu, kerana ia akan melalaikan musibah tersebut seiring dengan waktunya berjalan. Habis. Kalau mula-mula kita dah jadi kacau, lepas tu baru kita duk huruk dada astagfirullah, maka dia bawa pi dah. Dan kita kena tahu, makin parah luka kita, makin besar balasan Tuhan untuk kita. Makin luka kita itu makin terubat, maka makin kecutlah ganjaran dia. Bila jiwa kita tu dah kecut dah tak rasa sakit sangat dah dengan musibah, masa tu baru kita ingat nama Allah, maka ganjaran kita paling kecil. Paling kecil. Tapi ketika musibah tu bagi luka yang dalam, masa tu kita sebut nama Tuhan, Allahu Akbar. Masa tu cukup besar kurnia Tuhan kepada kita. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Lalu beliau berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dan sabar. Wanita itu berkata, jauhlah dariku kerana engkau tidak merasakan musibahku. Wanita itu tidak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepadanya bahawa beliau adalah Nabi. Kemudian wanita tersebut mendatangi Nabi SAW dan dia tidak melihat para pengawal di sisi beliau. Lalu dia menyatakan, aku tidak mengenal engkau tadi ya Rasulullah. Baginda bersabda, innamas sabru inda as-sadmatil ula. Nabi kata sesungguhnya sabar itu pada awal musibah. Ini Nabi didik umat dia. Perempuan ni bila orang beritahu tu Rasul, nanti tengok ayat dia kata kat Nabi apa dia? Dia kata, hang tak kena. Hang tak rasa apa yang aku rasa. Hang tak rasa. Inilah musibah. Kalau semua orang kena rasa apa yang kita rasa, baru boleh baca ayat Quran, maka ayat Quran ini tak akan jadi mukjizat. Semua benda kena rasa dulu, baru boleh baca Quran.
baru boleh baca pasal larang agama, maka habis. Agama akan hilang. Pasal itu agama sentiasa dibaca pagi dan petang, siang dan malam. Dibaca dalam apa keadaan sekalipun. Berubahlah dunia macam mana pun, nas agama tidak pernah berubah. Pasal itu bukan soal orang yang menyampaikan, tapi apa yang dia sampaikan. Kalau dia sampai nas agama, itu daripada Allah kepada kita. Tapi kalau dia kata, sahabat, ana ingat pandangan ana lah, tu salah macam ni. So kita bolehlah kata, pandangan apa hang tak duduk tempat aku. Tapi kalau dia mengajak kita, dua benda Nabi ajak wanita ini. Pertama, bertakwa kepada Allah. Kedua, bersabar. Bertakwa kepada Allah. Kedua, sabar. Wanita itu Nabi kata pada wanita itu, sabar adalah pada pukulan yang pertama. Mula-mula berita berat tu mai sebut nama Allah. Tak usah buat tindakan apa-apa. Tak usah buat. Innamas sabru inda as-sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu inda. Apa makna inda? Di sisi. Di sisi. Kalau kita ambil pen, kita pegang lagu ni, kita kata indi qalam. Dekat saya, dekat sisi saya, duk ada pen. Inda. Yang kata sabar itu inda. Di sisi. Di sisi apa? Musibah yang mula dia ruh kita tu. Yang tu kita mau sabar. Jangan ada balin apa, jangan ada kata apa, jangan ada silap kuntau apa. Yang adanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca doa. Ini doa yang dia nak ajak kepada kita. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqul ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Nabi kata, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah lalu dia menyatakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang Allah perintah pada dia? Allah perintah dia dalam ayat tadi, Baqarah 155 tadi ni sampai 157 tadi ni, suruh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa-siapa daripada orang Islam ditimpa musibah, tidaklah dia kata apa yang Allah perintah pada dia, suruh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis dia kata benda tu, dia baca doa ni. Tak boleh lagu Arab, baca lagu Melayu dulu. Pelan-pelan kita hafal. Hak lagu Melayu ni maksud dia, ya Allah, berilah aku pahala dari musibahku ini, dan berilah untukku pengganti yang lebih baik darinya. Nabi kata, kecuali Allah akan mengganti untuknya dengan yang lebih baik daripadanya. Baca benda ni. Baca benda ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk sengap Ustaz, pelan-pelan kata, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dengan kepala otak kita yakin di belakang tu, melainkan illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Tuhan akan ubah momen tu jadi lebih baik kepada dia pada masa-masa yang dekat ni. Kata benda ni. Dengar-dengar kata bini kahwin dua, laki kahwin dua, bini pula laki. Baca. Allah boleh ubah. Yang kita duk nampak, yang kata rumah tangga berkongsi suami ni jadi masalah, Tuhan boleh ubah. First rumah tangga yang bahagia dengan macam ni, rumah tangga kita. Allah Maha berkuasa. Yang peringkat awal tadi duk ambil baju boh dalam beg, lari pi apa nama mahkamah syariah, maghrib pun lari juga, sekat gad-gad tu semua ambil, borang nak cerai dandan. Gad tu kata ke semaya hajat, mana ada hajat bid'ah, bagi bid'ah terus gad tu. Bagi bid'ah terus. Amboi gad kata bid'ah terus. Kok nak kata dhaif ke tak, bid'ah terus. Marah gad tu. Lari ambil hempuk potong step 5-6, takut laki koyak. Tak dapat laki. Dia kata kalau hang betul-betul anak jantan, hang lani juga hang saing. Sabar sampai macam tu kalau hang betul-betul anak jantan. Baca benda. Tak boleh nampak perongos ni. Laki dia kata, mah oi, sabarlah. Mah oi, ingat Allah. Kami seorang aja kena ingat Allah, hampa tak payah ingat Allah. Lepas tu duk buat setan. Aku tak buat setan apa.
Apa? Moh pula. Nama dia bukan Moh. Apa nama? Apa nama? Ni yang berkelai tu, Abang Kus tu. Apa nama? Yang nombor 2 tu Fatimah lah. Yang nombor pertama ni, kan dia kata sunnah Nabi. Oh, dia kata kahwin sunnah, kahwin 2 sunnah kan. Mayang tak ikut sunnah. Bukan orang lain, bini aku juga Fatimah. Fatimah nama dia. Asyik baik Fatimah, kalau si Salwa Jahanam. Kan? Nama dia Fatimah. Tadi ni marah sangat-sangat. Tiba-tiba mulut pergi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca doa ni, Allah boleh ubah ya kawan. Yang satu kampung tengok hari mola berkelahi, tengok jadi keluarga bahagia. Jadi keluarga bahagia. Ni hak setan-setan ni pula duk main cucuk. Kau oi berapa lama dah jadi madu, larat ke? Larat kau oi minta cerai abang lah. Dia pula maki dia apa? Bodoh. Cerai apa bodoh? Dia pula kata bodoh. Cerai apa? Hang tak tahu betapa besarnya rahmat Tuhan bagi kat aku. Ni, lepas jadi macam ni, hang tahu tak? Daripada pokok bunga sampai baju dia tu duk buat. Aku relax aja. Padahal muka dah dia nak kahwin juga. Betapa rahmat. Betapa rahmat dapat orang gaji tak berbayar. Betapa rahmat. Jangan main-main ikhwan. Di atas yakin kita pada Allah ni, Tuhan boleh ubah segala-gala. Tak kalau Nabi tak akan ajak. Inilah yang paling sesuai untuk orang ditimpa musibah ucap. Bukan tarik nafas, bukan lari-lari pergi di tempat yang tinggi, riau menjerit sampai hilang suara. Bukan pergi suara muka dalam ayak, lepas tu riau sampai naik buih-buih. Dah. Yang ni. Hak ni kena buat dulu. Nak jumpa orang tu, nak jumpa orang ni, nombor 13, nombor 14. Hak ni dulu. Tapi hak ni pakcik, tak semua orang boleh buat. Masa marah jangan buat pasal. Ini Nabi ajak kita. Baik, tajuk baru, perkara-perkara yang diharamkan atas kaum wanita daripada kerabat mayat selainnya. Pasal pada duduk tekan wanita pasal zaman dulu. Ni masalah orang perempuan. Juga masalah orang lelaki-lelaki yang lembut hati. Orang lelaki-lelaki yang agak hormon wanita tu banyak dalam badan dia. Ini masalah dia juga. Kan mati abang dia nak pergi bunuh diri. Dia kata tak ada tempat bergantung. Abang dia mati, dia nak pergi bunuh diri. Kata hang pasal apa? Tak ada tempat bergantung. Ini pun masalah dini juga. Terlampau bergantung kepada orang lain. Satu, dia kata meratap. Ini diharamkan. Kerana dapat membangkitkan kesedihan dan menghilangkan kesabaran. Serta ini bertentangan dengan sikap pasrah. Menerima ketetapan dan mentaati perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni tak boleh. Hak ni tak boleh buat. Meratap tak boleh buat. Diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an bahawa Nabi bersabda, Nabi kata ada 4 perkara di tengah umatku daripada perkara jahiliah yang tidak mereka tinggalkan. 1, berbangga-bangga dengan keturunan, mencela nasab, minta ujian kepada bintang-bintang, dan meratapi mayat. Nabi kata walaupun Islam dah mai, tapi peringkat awal hari itu tak tinggal juga benda ni. Apa dia? Bangga dengan keturunan. At-ta'nu fin nasab. At-ta'nu fin nasab, dia bangga dengan keturunan dia cela keturunan orang. Dia pelekeh. Yang kedua apa dia? Yang kedua mencela nasab. Yang pertama tadi at-ta', dia berbangga dengan keturunan. Yang kedua dia mencela nasab orang. Ketiga, percaya ada bintang yang jaga hujan. Buatlah amalan-amalan tertentu nak bagi hujan. Lepas tu, yang last sekali dengan tajuk kita ni, meratap mayat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum mati, maka dia dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengenakan pakaian yang terbuat daripada cairan timah yang sangat panas dan pakaian yang terbuat daripada penyakit kulit. Hadis sahih. Nabi ancam kalau tak berhenti benda ni, Allah jurus
Allah juruh dengan timah yang dilebok dalam neraka tu, juruh pergi kat dia. Dia kena azab. Rupanya dalam niyahah ini, meratap mayat dengan cara jahiliah ni, ada dosa dia. Dia betul boleh bayang, sahabat Nabi boleh kata kan, pergi ke rumah mayat, makan, minum, kami anggap itu daripada dosa meratap. Dahsyat. Dan diriwayatkan daripada Ummu Atiyah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil janji dari kami ketika berbai'ah agar kami tidak meratap, dan tidak ada di antara wanita yang menunaikan bai'ah tersebut kecuali 5 orang saja. Hak kita abang tadi. Tak boleh buat. Tak tahu pasal apa ikhwan. Anda boleh bayang. Yang ajak depa Nabi, sampel tu Nabi, uswatun hasanah tu Nabi, segala masalah duduk bincang mesyuarat dengan Nabi nak macam mana semua, last sekali tak boleh ikut. Apa ini semua? Sama dengan kita kan. Kita kata awaklah susah sangat nak ikut sunnah Nabi. Sama. Bukan suruh ikut sunnah siapa-siapa, sunnah Nabi. Nabi itulah yang Isra Mi'raj. Nabi yang hijrah itulah. Nabi yang bersembunyi dengan Abu Bakar dalam gua Thur itulah. Nabi yang dapat wahyu di Hira itulah. Nabi yang lahir di Mekah, yang berhijrah ke Madinah. Kita kata jom kita ikut sunnah Nabi ni. Nabi tu mana ada 2-3 Nabi dah. Susah. Pasal apa? Tak tahu. Kod bahasa kita tak kena ke? Tak tahu. Kita kata jom kita ikut sunnah Nabi. Dia kata bunyi beling. Dia kata bunyi beling. Sunnah Nabi. Ada kata takkan semua ikut Nabi ajak. Sampai boleh cakap macam tu? Takkan semua ikut Nabi ajak. Ikhwan, saya dengan kawan saya, saya kata kat dia, dalam hadis Nabi kata, siapa boleh semayang sehari semalam 12 rakaat, dia ahli syurga. Semayang sunat. Siapa boleh semayang sehari semalam 12 rakaat sunat rawatib, sebelah siang ni, sebelah malam, sebelah siang, 12 rakaat, neraka tak sentuh dia. Hadis itu hadis Imam Muslim. Dalam buku kita ni pun ada, kita dah baca dah bab tu. Tahu apa dia kata kat saya? Dia kata Syekh Sufiyah, depa semayang belah siang saja 400 rakaat. Allahu Akbar. Nak kata apa? Belah siang saja. Syekh Sufiyah ni, Junaid Al-Baghdadi ni, dia semayang belah siang saja. Pasal dia kenal Tuhan, pasal dia cinta dengan syurga. Jalan dia pilih masuk syurga tu semayang belah siang saja, semayang sunat 400 rakaat. Saya kata, Nabi kata siapa semayang 12 rakaat, dia boleh konsentrate rawatib ni semua, neraka tak sentuh dia. Nabi kata, dia kata Junaid Al-Baghdadi semayang belah siang saja 400 rakaat. So saya kata dia punya compare tu macam mana? Nak buat compare tu. Itulah dia kata. Ni dia kata ni. Kita bukan kenal dengan ni, kenal dengan ni. Oi. Saya kata antara banyak dengan sikit, yang mana yang bagus? Dia kata hanya orang nampak agama dengan ni saja pilih sikit. Orang nampak agama dengan ni pilih banyak. Alamak. Nak kata apa? Kita kata awak kan susah ikut sunnah Nabi. Ni kita duk baca Nabi bai'ah dengan mereka, sampai sudah mereka tak boleh ubah. Tu mereka, kita macam mana? Susah kau. Penyakit tak kenal Nabi ni, penyakit tak kenal sunnah ni cukup bermasalah. Dia boleh tolak Nabi, dia keh aku tu lah. Isra Mi'raj nak bagi 50 waktu. Nak bagi 50 waktu. Kalau satu waktu 2 rakaat, katalah satu waktu 4 rakaat. 4 kali 5, 4 kali 50. Sehari semalam berapa rakaat kita sembahyang? Berapa? 200 ke 2000? 200 rakaat. Ni 400 siang saja. Ni bukan Isra Mi'raj, ni Mi'raj wal Isra. Terbalik dia jadi. Apa pasal?
Kalau yang Nabi tu saja 200 sehari semalam rakaat. Tu satu hari. Dia overall satu hari 200. Yang ni siang saja 400. Nak kata apa? Kita kata lebih, dia kata Tok Wali. Kita angkat pula ayat lain, dia kata kita tengok dia kata. Tengok. Cakap pelik-pelik kat Tok Wali. Ingat mati senang kalau gini. Oh, kita kena ayat tu pun takut. Pakcik nak mati susah. Apa ni semua apa ingat apa mati senang ah. Itu hampa masa nazak baru hampa nanti ada akai. Hampa duk kata lebih kurang sangat. Nabi tak buat lah. Masa tu kalau hampa nak mati, hampa tengok malaikat maut, hampa nanti maghrib sembahyang 1000 rakaat terus, hampa tahu tak? Hampa ingat senang kan nak mati? Dah, saya kata, saya tak kata mati senang, tapi taklah susah ambil tahu tu. Dia kata tengok, cakap. Dalam tu cakap dah. Tak tahu kan, apa dia? Ni kuman apa ni? Tak boleh bang. Sama dengan kita baca, Umar Atiyah kata, semua perempuan bai'ah dengan Nabi, 5 perempuan aja ikut. Proses tu susah nak tinggal. Tapi sesungguhnya kita suruh tinggal pada sesuatu yang tidak sunnah kepada yang sunnah. Inilah yang paling baik sekali. Baik. Di antara benda yang tak boleh buat, nombor 2, nombor 3, memukul pipi dan merobek-robek rambut. Nabi SAW bersabda, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal uyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Nabi kata bukan termasuk golongan kami orang yang menampak-nampak pipi, merobek-robek pakaian dan berseru dengan seruan jahiliyah. Bila berlaku kematian, duk pergi buat benda ni. Mayat duk ada dalam rumah ke, dah tanam balik ke rumah ke, duk pergi buat kerja ni semua. Nabi kata laisa minna. Benda ni tak ada dalam ajaran yang aku bawa. Nabi kata tak ada dalam ajaran yang dia bawa. Habis tak mana kita ambil? Tak mana, macam mana kita buat? Nabi kata tak ada, laisa minna, bukan daripada aku. Laisa minna. Aku tak bawa benda ni semua. Tak ada. Tak ada. Nak kata apa? Habis kita buat tu apa dia? Ni yang kata apa dia? Masa hari tu Nabi kata apa? Tampak muka. Sikitnya ramai perempuan duk dengar, 5 orang aja boleh ikut. Haling nak tampak juga, nak tampak juga. Kalau mati tak pergi tampak muka sendiri ni, tanda kata sedih pada mayat, dia jadi macam kadang bukan sedih sangat. Ayatnya orang nak kata tu yang tak tahan. Parah punya tak sayang. Belah bewak lagi baik pada belah. Kena ayat tu pakcik. Kata pasal apa sampai cakap macam ni? Tengok, satu Fatihah pun hang tak bagi kat bapak hang. Loh, bapak hang duduk dalam tu. Berapa tahun dia belah hang. Dia ni pula buat. Oh Allah. Dengan momen, dengan suara serak basah, lidah keluar, lidah masuk, mata putih pergi ke dalam, mata hitam saja keluar mai. Oh, kena ayat tu. Kita jadi sebab. Dandan tu kita kata Al-Fatihah. Baru nak kata, dia kata. Baru nak kata. Habis daripada pagi sampai malam, membuat apa? Tak, mereka kata bila mati anak Adam 3 benda aja. 3 benda tu kat mereka, bukan kat hang. Ni bapak hang. Hang makan nasi beras dia duk beli tu titik peluh dia. Dia dukung hang. Ben-benti hang tu nama dia. Hang nak biar dia mati seorang-seorang. Hang tak mau hantar Fatihah kat dia. Kena ayat tu ya kawan. Buah derian tu duri masuk dalam, misi keluar. Kena ayat tu. Oh, tak boleh. Dah sekali malam tak ada ke mana pun, roti canai juga cari. Ila hadratin Nabi, Al-Fatihah juga. Pasal apa? Ni baru tanda sayang. Kita kena ayat lagu tu tak boleh tahan. Orang dulu. Tapi yang kata iman pada Allah dan Rasul ni, apa dia memilih Allah dan Rasul lebih dari segala-gala. Tengok dia kata kat sini. Yang dimaksudkan dengan dia kata syaq al-jib, yakni wasyaq al-juyub tu ialah wanita yang merobek-robek pakaiannya dari belahan dadanya. Dia tarik daripada depan ni, dia baju hak jubah dalam tu satu, ni dia pakai macam jubah kelawang tu, dia pakai satu, yang tu dia tarik. Dia tarik. Dan seruan jahiliah ialah ratapan
dan menyebut-nyebut kebaikan si mayat secara lebih-lebih serta mendoakan celaka dan mengutuk. Sebut kebaikan si mati, lepas tu kutuk kita ni. Habislah kami, celakalah kami lepas ni, hang dah tak ada, ketua rumah tangga tak ada, nak makan apa, dulu hang ada bolehlah duk makan apa, burger ke apa, set apa? Set bistro. Set bistro kan. Nak jahanam apa kan. Kan boleh duk kena paha kambing sedepah punya sedepah kan, RM27 yang duk kena. Dulu abang ada Syed Bistro ke, Syarifah Bistro ke, kami semua duk kena. Lah apa bistro pun tak ada dah. Habis kami ni macam mana ni? Dia puji berlebihan si mati, dia kutuk hidup dia. Ini yang dimaksudkan dengan da'a bida'watil jahiliyah. Jadi Tuhan ni macam satu tahap Tuhan dah hilang power dia. Ini satu kerja yang sangat terkutuk. Keempat, kelima, tak boleh buat apa dia, cukur rambut dan membiarkan acak-acaknya. Acak. Saya tengok dalam Dewan Bahasa tadi, acak ni dia kata biar rambut yang potong tu potong dalam keadaan tak terurus. Potong kot ni, potong kot ni, potong bagi nampak betul-betul macam kepala Mokhtar tu. Bagi nampak masam betul. Pasal apa? Nak habak kata frasnya dia ni mati. Ikhwan, sajalah saya kata. Antum bayang, Nabi seorang-seorang dia pi perbetul masyarakat ni. Yang kata amalan ni ikhwan, daripada rakyat yang paling marhain dalam Mekah sampai kata pemimpin besar Abu Jahal, Abu Lahab, semua mata rantai, amalan ni tak boleh ubah. Nabi mai-mai, Nabi ubah ni semua. Yang kata orang bawah, hamba sahaya pun terikat dengan budaya ni. Yang kata orang tengahan pun terikat dengan budaya ni. Yang kata pemimpin atasnya pun terikat dengan budaya ni. Bila Nabi usik di bawah, Nabi usik tu sampai atas. Nabi tak kata ke orang atas, Nabi dia usik di bawah, orang atas rasa. Pasal orang atas, dia punya bayak kepada niyahah ni, kepada peserta-peserta, lagi mahal dia bayak. Mereka punya apa? Nada menangis mereka tu kan. Bukan nada menangis kawan yang kita bayar RM10. Mereka ni bayar sampai 150 dirham, 150 dinar. Dia punya kod menangis tu kan, yang macam orang togel tu, lain. Dia ni biasa aja. No, orang atas bayar. Nabi usik di bawah, di atas rasa. Sama macam kita hari ni ikhwan. Kita bercakap sunnah, kita kata sembahyang macam Nabi ni, semua umat Nabi kena sembahyang macam Nabi. Tak payahlah kita kata siapa-siapa. Mana ada orang kecil ke orang besar, orang pertengahan yang bukan umat Nabi? Ada? Saya duduk di Malaysia, saya orang besar, tapi saya bukan umat Nabi tau. Saya umat Nabi Isa. Mana ada? Pedah itu semua rasa. Pedah itu semua rasa. Pasal itu dakwah Nabi paling betul. Nabi ubah di akar umbi. Kita pergi mengajak budak-budak kecil ni, betul kita ajak dia kena sunnah. Pasal apa? Hak tua-tua 60, 68, 70 ni semua ni nak arwah dah. Ni nak ambil alih tugas-tugas masjid, tugas-tugas dalam kampung, dalam masyarakat. Mereka nak besar ni lah. Sebelum mereka pergi duduk tempat tu, kita dah ajak dah agama kat mereka. Alhamdulillah, betul betul lah cara tu. Yang duk adalah ni semua ni, Allah dah 80, dah 90, berapa hari? Tok kata berapa hari, mau tanya berapa jam. Hari tu kira lama mesti. Mau tanya berapa jam lagi mereka nak hidup. Ni hak muda-muda. Mereka ni kalau dah reti agama, mereka duduk di atas zaman mereka boleh ubah segala-gala. Macam Nabi buat nah. Dah semua tahu pakai hijrah belaka, habis guling semua jahiliah, guling. Tapi antum bayang nak pergi tegak benda ni semua, tak pasal-pasal. Pergi cukur rambut bagi botak. Pasal apa? Kata tahlul umrah ke? Tak. Abang mati. Hang botak pasal apa? Fras. Selama ni abang duk tolong, abang duk injek duit kat dia. Anak sakit pun abang duk bagi pinjam duit. Sekarang abang mati, tempat bergantung tak ada. Habislah aku ni. Cukur rambut. Tanda kata susah. Tengok apa Nabi buat. Diriwayatkan daripada Abu Buraidah bin Abu Musa
Dia kata Abu Musa menderita sakit lalu pengsan. Sementara kepalanya di atas pangkuan salah seorang isterinya. Oh, pengsan atas isteri. Kita pula pengsan, bini tak mau sambut. Ini pengsan pula dah. Tengok pakcik, dia pengsan, jatuh atas paha bini dia. Amboi depa ni. Kita apa kalau nak pengsan tunggu bini duduk sebelah. Ini nama dia pengsan yang sunnah. Kan? Sementara kepala dia di atas pangkuan salah seorang isteri dia, maka berteriaklah salah seorang wanita dari isterinya. Namun Abu Musa tak mampu untuk membalas ucapannya pasal dia dalam proses duk pengsan, tapi telinga duk dengar daripada duk riau. Ketika Abu Musa siuman, maksudnya dia sedang balik, dia kata, aku berlepas diri dari perkara yang mana Rasulullah berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripada asyaliqah, as-saliqah, al-haliqah, asyaqqah. As-saliqah adalah wanita yang mengeraskan suaranya ketika ditimpa musibah. Kat suara Allah, dia buat lagu tu. Dia buat suara bomba tu. Ya dah abang. Ini nama dia saliqah. Al-haliqah, wanita yang mencukuk kepala ketika tertimpa musibah. Haliqah, potong rambut bagi botak. Pasal apa dia potong rambut? Bukan pasal kutu. Pasal apa? Pasal tanda kata hidup dah jahanam. Tunjuk tanda. Asyaqqah adalah wanita yang mencabik-cabik pakaiannya setelah tertimpa musibah. Abu Buraidah kata, aku berlindung pada Allah, aku melepaskan diri daripada semua amalan yang hampa buat ni. Sebab semua amalan ni Nabi tak pernah buat. Antum, Abu Buraidah ini sahabat Nabi. Dia pengsan di atas satu bini yang lain. Bini lain pergi riau. Jadi bagi orang yang ada 2-3 bini, semua kena main mengaji. Tak boleh duk main seorang je. Tanya ada berapa bini, sampai tak tahu kira. Ui, banyak. 3. Tapi duk main kuliah dengan orang yang sama. Main kuliah yang sama. Hak lagi 2 tak main kuliah. Pergi pasar malam, pergi shopping komplek. Maka dia akan jadi masalah. Jadi masalah. Maka dia marah. Tak mau dia kata. Mungkin bini dia lupa kot. Tak mau dia kata, ni semua Nabi tak buat. Dan sahabat guna perkataan apa ya kawan? Aku berlepas diri. Apa yang hang buat ni tak ada kena mengena dengan aku di hadapan Tuhan esok. Aku lepas diri daripada aku tak suka apa yang hang buat. Laki marah bini macam tu pasal tak ikut Nabi. Lah, laki kena haria dengan bini pasal ikut Nabi. Abang ni apa sikit-sikit pasal Nabi duk bawa kitab pelik-pelik mai. Kitab apa yang pelik? Apa fikir sahih sunnah? Apa sunnah? Apa ni semua ni? Habis kitab-kitab ni semua nak botang mana? Kitab kuning mana? Kitab kuning. Laki kata aku main kitab merah kat hang. Tak mau. Kena ambut. Abang ni cik kata apa semua? Abang tanya sahih. Tanya sahih tak sahih. Apa ni kuliah saya dengan muslimat dekat Kuala Lumpur kan. Makcik tu kata saya, makcik tu pergi tanya kakak makcik, sahih tak sahih? Kena maki ustaz. Makcik tu duk main kuliah. Dia duk praktik tanya sahih ke tak sahih maklumat ni. Depa kata kalau siapa-siapa tidur masa orang azan, mayat nanti berat. Siapa-siapa tidur masa orang duk azan, mayat berat. Tu saya kata, makcik lagu tu kawan duk hospital semua kena bangkit buanglah. Hak duk di ward tu. Oh, dia ya juga. Orang Melaka kan? Ya juga. Ha. Dia kata kalau duk cakap azan ni macam-macam lah. Dia balik, dia kak dia duk kata, dia tanya dekat kak dia, sahih kata sahih. Kena ambut. Tanya sahih tak sahih. Kena ambut. Ini cerita dia, ikhwan. Diriwayatkan daripada seorang wanita mukminah yang ikut berbai'ah kepada Nabi SAW. Dia menyatakan salah satu perkara ma'ruf yang diambil bai'ah oleh Nabi atas kami agar kami tidak melanggarnya. Nabi nak
perempuan-perempuan jaga benda ni, jangan langgar benda ni. Dia kata apa dia? Supaya kami tidak mencakak-cakak wajah, mengutuk, mencabik-cabik pakaian, dan tidak mengancak rambut ketika terjadinya musibah. Nabi pesan benda ni pada orang perempuan zaman hari itu. Kita orang perempuan, kita Islam, kita mengaji agama, kita ada adab, kita jangan buat benda ni semua. Jahiliah nak buat, jahiliah punya pasal. Kita tak mau buat. Allahu Akbar ikhwan, susah ikhwan. Nak jaga orang, nak didik orang ni susah. Susah. Pasal apa? Kita ajak banyak kali, dia pergi tengok benda lain, dia main kat kita. Dia tersu macam mana benda ni? Kita kata bab ni kita mengaji dah 17 kali. Kata tak faham lagi ke? Bukan tak faham, tapi yang buat ni pun bukan kecil punya orang. Kita dah mengaji 17 kali dah bab ni. Tanya apa lagi? Susah. Pasal apa? Hati dia mudah terusik dengan gangguan-gangguan sekeliling. Pasal itu apa yang kita kena buat? Kita nak kena pasang dalam hati kita hidayah Allah Ta'ala ni satu-satu hidayah. Apa pun kita belajar, kita nak tahu bab kita belajar tu dari siapa? Dari Nabi. Apa dia punya fact dia? Apa bukti daripada Nabi? Kalau betul daripada Nabi, semua akan dibongkarkan. Sanad ke apa ke semua dibongkarkan. Maka Imam Ibn Qayyim kata sepatah ikhwan, sangat menarik kata-kata dia. Apa dia kata? Dia kata wa hadza li anna at-tariq al-mawsala ila Allah wahid. Dia kata sesungguhnya jalan yang menghubung kita dengan Tuhan satu saja. Bukan ada dua, bukan ada 10, satu saja dia kata. Wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Iaitu jalan yang satu tu adalah jalan di mana Allah membangkitkan dengannya para utusannya dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Ini saja jalan yang bawa kita berhubung dengan Tuhan. La yasilu ilaihi ahadun illa min hadha tariq. Dia kata sekali-kali tidak akan bersambung kepadanya. Sekali-kali tak ada siapa boleh buat kita sambung kepada Tuhan melainkan jalan ni saja. Tak ada apa, la yasilu ilaihi ahadun. Siapa pun tak boleh berhubung dengan Tuhan kalau dia tak pakai jalan ni. Ibn Qayyim kata, law atan nasu min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Dia kata kalau sekiranya manusia datang kepada kita dan dia membuka kepada kita jalan-jalan lain, dia buka pada kita pintu-pintu lain, Imam Ibn Qayyim kata ketahuilah fattariqu alaihim masdudah. Sejak sekian lama Tuhan telah tutup jalan yang dia duk buka ni. Tak ada ke atas ada pintu. Wal abwabu alaihim mughallaqah. Pintu yang cuba dia buka, tak mungkin dia buka pasal Tuhan duk tutup. Illa min hadha tariqul wahid. Melainkan dia kena ikut jalan yang satu ni. Jalan yang Allah turunkan Nabi dan kepada mereka diberikan Rasul. Kerana jalan ini, kata Imam Ibn Qayyim, fa innahu muttasilun ilaihi mausilun ilallah. Inilah jalan yang bawa kita berhubung dengan Tuhan dan bawa kita sampai pada Tuhan. Lain tak ada. Kena selit masuk hati. Kena selit. Nabi kata Nabi kata dalam hadis ma baqiya syai'in, tidak berbaki satu benda. Nabi kata yuqarribu minal jannah, yang mendekatkan kamu dengan syurga, wa yuba'idu minan nar, yang menjauhkan kamu daripada neraka, illa qad buniya lakum, melainkan semuanya aku jelaskan dah. Syah. Nabi kata lagi dalam hadis dia, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Irbad Ibn Sariyah dengar Nabi cakap ni. Nabi kata aku hampak perjalanan kamu bertemu dengan Tuhan seperti mana satu hamparan yang putih bersih. Malamnya seperti waktu siang, tidak ada sama. Kalau jalan ni terkotak satu titik akan nampak kerana dia putih. Sunnah Nabi nampak.
dengan barang bikinan manusia. Kita akan nampak ni bikinan manusia. Ini bukan sunnah. Kalau orang cuba bawa kesamaran tu pada waktu malam, Nabi kata nampak, kerana cerah agama ni macam waktu siang. Tak dapat disembunyikan. Nabi kata, la yaziru anha illa halik. Tidak ada orang yang meninggalkan jalan ni melainkan dia akan binasa. Allahu akbar. Jadi takat yang kita baca ni, ikhwan, apa Nabi tak bagi buat, kita tak usah buat. Tak usah buat. Pesan kat anak kita, adik-beradik kita, keluarga terdekat kita, bila berlaku kematian, benda pertama kita kena sebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca doa ni. Doa habis Ummu Salamah kan, Nabi ajak baca doa. Minggu sudah kita dah baca doa ni semua. Perbanyakkan doa untuk si mati. Benda-benda merepek semua tak mau buat. Pasal apa? Ni jalan Nabi. Ni jalan Nabi. Baik, lepas ni ikhwan, masuk satu bab pula, bab memandikan mayat. Macam mana cerita bagi mandi mayat? Betul ke orang kata kalau bapa mati anak bagi mandi, yang itulah yang paling kira hadiah terakhir lah. Iyakah yang tu? Iyakah yang tu? Atau macam mana? Siapa nak bagi mandi ni? Bolehkah kita ambil upah bagi mandi mayat ni? Kita buat satu apa ke, kita ambil upah, bayar gaji. Hang tu sebab kerja apa, kau bagi 2,500 ke hang, kerja hang daripada pagi sampai pagi besok pula bagi mandi mayat aja. Dia tak boleh buat apa, dia tak boleh pergi mengaikan, dia tak boleh buat apa. 2,500 bayar kat dia, kerja dia bagi mandi mayat aja. Boleh tak dia ambil upah tu untuk menguruskan daripada rambut sampai tapak kaki manusia? Boleh tak? Kita tengok. Sampai suami bagi mandi isteri, anak perempuan bagi mandi laki-laki, bapa bagi mandi anak perempuan, semua dia akan cakap di sini benda tu boleh ke tak boleh. Boleh ke tak boleh benda tu. Sampai kalaulah ada mayat orang kafir minta kita bagi mandi, boleh ke kita pergi bagi mandi? Mana nak tahu mak bapak tak masuk Islam, anak-anak Islam. Mak bapak pula tengok bagus punya anak-anak punya perjalanan hidup, dia pesan, dia kata aku Islam aku tak mau, tapi aku mati tolong bagi mandi je. Tanam tempat aku lah, aku dah beli tanah dah 20,000, cuma nak bagi mandi, aku nak pakai putih-putih, dia nak pakai serban. Tapi kafir, boleh ke orang kafir ni kita pilih kain serban? Orang kafir minta nak pakai serban, boleh ke? Oh, ini kena duduk, kena sembahyang hajat, kena sembang lain. Dia minta nak pakai serban. Kata anak pula pergi kata okey ayah. Anak pergi kata okey. Anak ni pula mu'alaf. Pergi kata okey. Mati-mati buat sungguh. Mau ada satu kawan pula snap satu gambar. Dia kata pula apa dah jadi dengan orang Islam? Orang kafir pakai serban. Dia ingat Abu Jahal tu orang Melayu. Abu Jahal tu pakai apa? Dia lupa yang tu semua, dia lupa. Suddenly dia lupa. Dia duk angkat benda ni. Dia bincang kat kita lagu ni. Bolehkah benda tu? Ini sekadar pengetahuan kita. Kita bukan nak jadi patuan negeri mana. Kita ambil tahu maklumat kita. Jadi kat kita, kita tahu buat macam mana. Jadi ke orang, kita tak masuk campur. Itu urusan orang. Dekat kita, kita nak tahu daripada Quran dan sunnah. Lepas tu nak bagi mandi mayat ni, nak start belah mana? Orang kata ayat 7 lah, ayat apa ke? Bolehkah bagi mandi mayat dengan ayat acak? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Yoroi bila satu ayat. Boleh ke tak boleh? Kan? Saya duduk kat airport Madinah. Kawan, saya duduk pegang beg, nak beratok ah. Kawan tu kata kat saya, Ustaz pergi tempat lain boleh tak? Ustaz, dia kata Ustaz pergi rehat sana. Dan saya kata, gila saya, tak apa. Ustaz lagi. Haji Mus kita kata Ustaz pergi sana. Saya pergi. Kita pasal apa? Dia kata 2-3 makcik tu dekat airport mandi, dia pada tengok YouTube. Dia pada kata ni Ustaz ayat acak. Dia kata sebelum Ustaz kena haria, dia Ustaz duduk dalam sana. Saya pun membelah duduk dalam sana. Boleh ke macam tu? Tengok daun bidara ni macam mana. Tak pakai daun bidara tukar dengan air sabun. Tak pakai bidara nak tukar dengan sabun. Tak mau pakai kapuk baruih nak tukar dengan bedak powder apakah. Tak mau bagi mayat tu ada ruam ke macam mana ke, pakai sikit. Boleh ke tak boleh? Ikut cara sunnah macam mana. Bila mayat tu
kuku dia panjang, bolehkah kita ketik-ketik kuku panjang ni? Potong kuku dia bagi cantik, asah-asah apa lebih kurang. Nampak misai dia sampai tutup mulut ni semua syarif ni, sampai keluar habis ni. Kita pergi potong bagi sama balik. Bolehkah sedangkan dia mayat? Lepas tu dah potong benda tu semua, dah ketik benda tu, nak kena macam mana? Nak kena bilah ke, tanam dalam kain kapan ke, kau boleh buat pesaka adik-beradik ke, macam mana? Boleh ke tak boleh? Kita pantalaran banyak kan. Orang perempuan, kalau kita ke laki-laki dalam hadis besar ke apa ke, tak boleh potong kuku, tak boleh duduk shaving muka, tak boleh duduk ambil jilat cukur ikut suka. Pasal apa? Tak selesai mandi lagi. Kepit kuku ke, potong rambut kena buat lepas daripada mandi. Kita kata tak ada makna, kita nak buat sebelum mandi. Tak boleh hang dalam hadis besar. Dalam hadis besar ni selai rambut kalau jatuh, dia buat muka dah. Kalau jatuh, hang kena tanggung satu tiang aras tu. Allah. Dalam hadis besar, kalau pergi luruh lah apa-apa bulu di badan kita ni, dalam keadaan tak mandi lagi, satu bulu jatuh, satu tiang aras. Kita dengar tiang aras, tak mau, tak berani cukup. Betul ke benda tu semua? Betul ke? Kita baca. Bab ni kita baca. Perempuan yang terlibat dengan guguk, wajib tak dia mandi? Perempuan guguk, anak keluar guguk, dia kena mandi wajib tak? Ada. Kita tengok satu dua tajuk. Kalau anak tu keluar kurang 4 bulan, bagi mandi ke? Macam mana kalau keluar tak cukup 4 bulan? Semua bincang sikit-sikit wajib. Ambil tahu aja, bukan nak buat apa, ambil tahu aja, sikit-sikit ambil tahu. InsyaAllah ikhwan, panjang umur, sihat badan, diizinkan oleh Allah, kita tengok insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka